Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika anda belum menonton ya live khas yang telah saya buat malam semalam, sebenarnya awal pagi ni 12.15 pagi tadi, jadi anda pergi tontonlah. Itu memang terlalu ringkas penjelasan saya ya, berhubung dengan kecelaruan, kemelut krisis yang sedang melanda UMNO di seluruh negara dan juga di peringkat MKT. Saya tahu saya terima banyak soalan ya, sebab terlalu ringkas apa yang saya jelaskan dan banyak soalan yang telah diajukan kepada saya, tetapi buat masa ini saya tidak ingin memanjangkan lagi isu itu. Cukuplah setakat yang saya jelaskan semalam secara ringkas ya. Sehingga saya dapat perkembangan baru saya akan buat live seterusnya. Jadi buat masa ni anda pergi tonton dulu live 12.15 pagi semalam, pagi tadi ya. Okey, jadi untuk live ini jika jelas anda boleh maklumkan kepada saya, tujuan live ini adalah untuk mengulas ya satu krisis yang melanda PH. Sebenarnya sedikit sebanyak sudah pun saya jelaskan dalam live-live sebelum ini, tetapi sehari ini saya nak lebih spesifik kepada krisis yang melanda PH dari sudut sokongan terhadap DAP dan juga bagaimana secara tidak langsung akar umbi ya UMNO sedang ditipu bulat-bulat dalam isu ini. Jadi apakah isu yang saya maksudkan? Baik, jadi baru ni ada seorang ahli MKT, dia memang MKT dah berpecah dah. Dia MKT sekarang ni bawah kawalan Kem Bosku. Jadi Kem Bosku sudah tidak puas hati dengan Zahid. Tapi mereka benda ni belum meletup secara total ya. Tapi tanda-tanda dah ada. So ahli MKT ni secara halus dia mengkritik Zahid ya, sebab mengapa UMNO ni dia berkempen untuk DAP ya, dia minta akar umbi sokong DAP dan sebagainya pada PRN. Memang betul apa yang dia kata. Apa yang dia kata ialah akar umbi benda ni sensitif sebab berdekad lamanya ya mereka anti DAP, jadi tak mudah untuk ubah fikiran. Benda ni semua saya dah jelaskan ya, baru sekarang dia nak sebut sebenarnya benda ni semua saya dah jelaskan. Tetapi secara halus dia juga selit satu maklumat yang tidak betul, iaitu DAP sebenarnya tidak memerlukan undi Melayu. Dia dah dengan sendirinya boleh menang ya, maknanya dia beri gambaran hanya UMNO sahaja ya ada masalah berhubung dengan undi ya, jadi DAP tak perlu undi orang-orang UMNO untuk kekal. Ini kenyataan palsu, kenyataan tak betul. Okey, hakikatnya DAP amat terdesak untuk sokongan UMNO dan mungkin akan hilang banyak kerusi tanpa sokongan itu. Okey, jadi mungkin persepsi sedang ditimbulkan bahawa kepada akar umbi UMNO bahawa ya secara halus ya DAP bukan gunakan UMNO. DAP bukan mempergunakan UMNO. UMNO ni bukannya kuda tunggangan DAP dan sebagainya. Tapi hakikatnya DAP yang saya lihat menggunakan UMNO sebab dia hendak undi Melayu UMNO. Okey, jadi untuk tujuan perbincangan lah kalau anda tak faham, jadi saya jelaskan dengan mengambil satu situasi dengan angka-angka yang mudah anda bayangkan. Jadi kita ambil satu ekstrim. Katakan ada satu kerusi tempat kuat DAP atau tempat kuat PH. Di situ katakan ada 200 pengundi. Kita ambil angka-angka yang senang lah. Okey, 100 pengundi adalah Cina, 100 lagi adalah Melayu. Senang ya, 200 pengundi, 100 Cina, 100 Melayu. Okey, katakan berlaku pilihan raya negeri dan di kerusi itu ya Cina keluar 90%, tapi macam PRU 15 Melayu hanya keluar contohnya 70% lah, sebab Melayu masa tu tak bersatu lagi. Tak begitu bersatu lah, tapi ada lah menyokong perikatan dan sebagainya, tapi tak bersatu macam sekarang. Okay, so kita lihat di PRU 15 tak Melayu peratus yang keluar tak seramai yang Chinese dan sebagainya kan.
So kita anggap 90% Cina keluar mengundi dalam kawasan ini dan hanya 70% Melayu keluar. So jadi saya dah beritahu dalam kawasan ini ada 200 pengundi, 100 Cina, 100 Melayu. Maka kalau 90% Cina keluar mengundi, maknanya 90 orang Cina keluar mengundi. Dan kalau 70% orang Melayu keluar mengundi, maknanya 70 orang Melayu keluar mengundi. Okey. Now, kalau kita ikut sentimen masa PRU 15, ya, 90 Cina yang keluar mengundi ni kita boleh anggap 80 akan 80 daripada 90 akan undi DAP atau undi PH, ya. Mungkin 10 tu undi lain-lain lah, dia undi MCA ke, dia undi lain-lain lah. Okey. Melayu pula 70 keluar mengundi. Kalau kita ikut sentimen pada PRU 15, mungkin 50 undi perikatan, hanya 20 undi UMNO. Okey. Alright. Sebenarnya berapa ramai pun undi perikatan, kerusi kawasan kuat PH tu akan kekal dimenangi oleh DAP, sebab DAP dah dapat 90 daripada 90, 80 undi Cina, jadi 80 banding dengan 50 DAP menang lah, ya. So kalau kita ikut sentimen itu, memang betul lah DAP tak perlu untuk undi tambahan orang Melayu. Okey. Tetapi keadaan sudah berubah, sebab selepas PRU 15, ya, Pakatan telah kahwin dengan Barisan Nasional. DAP sudah cium mulut dengan UMNO, kleptokrat. Ya. Jadi berdekat-dekat lamanya orang-orang Cina diasuh, diberitahu bahawa Pakatan berjuang, ya. Kalau sebelum tu Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan berjuang untuk menentang rasuah, menentang kleptokrasi dan sebagainya. Jadi pada PRU 15 sudah ada, mereka Cina diberitahu kita dah hampir dekat untuk jadikan Anwar Perdana Menteri, dah untuk memerangi rasuah ni, untuk memerangi kleptokrat ni yang kita dah janji sejak 2 dekad lalu. Jadi 2 dekad orang Cina diberitahu kalau Anwar jadi PM akan berlaku reformasi besar-besaran, apa yang anda hendak akan dapat, kebebasan bersuara mutlak, ya, tol percuma minyak akan turun, orang-orang yang korup dari UMNO akan dibawa ke muka pengadilan dan sebagainya. Ya, jadi bila orang lihat ada kemungkinan Anwar boleh jadi Perdana Menteri, jadi Cina paling ramai keluar mengundi pada PRU 15, sebab nak lihat, ya, Anwar janji, Zahid ada skandal LCS, Rafizi janji, Zahid ada skandal LCS, hitam putih ada, dan memang hitam putih ada. Menteri ialah ni duk jadi Menteri Penerangan pun berkata Zahid ini, Zahid itu, ya. Jadi kita boleh lihat Zahid akan disiasat dan didakwa atas skandal LCS dan skandal-skandal lain, contohnya Pandora Paper yang dilaung-laungkan oleh Anwar. Jadi mereka keluar ramai-ramai mengundi. Jadi betul lah contoh yang saya beri tadi. Tetapi selepas PRU 15, orang Cina hampa, ya. Anwar asyik laung-laung rasuah, nak perang rasuah, tapi Zahid sudah dijadikan timbalan Perdana Menteri. Skandal LCS tak siasat, Pandora Paper tak siasat, minyak tak turun, tol tak percuma. Anwar kata dia takkan jadi Menteri Kewangan, dia jadi Menteri Kewangan. Anwar letak anak dia sebagai penasihat, dia beri lampu hijau kepada semua menteri untuk bawa ahli keluarga mereka dalam kerajaan. Macam-macam dia mungkin janji. Mana reformasi dia? Kata nak perang rasuah. Ya, jadi kalau PH nak tipu untuk kaburi mata rakyat, ya, kalau Anwar nak tipu, dia hari-hari laungkan nak perang rasuah, nak perang rasuah untuk kaburi mata rakyat, supaya rakyat fikir memang betul dia ni sedang perang rasuah. Mungkin anda boleh kaburi mata 50% orang Cina lah, tapi jangan fikir 100% orang Cina bodoh. Jadi mesti ada 50% orang Cina ni tak betul ni kerajaan Anwar ni, semuanya kencing, kita kena kencing. Tambah pula dia pergi kahwin dengan kleptokrat, ya. So jangan anggap 100% atau 90% orang Cina atau 80% orang Cina akan keluar mengundi untuk DAP. Begitu juga orang Melayu. Orang Melayu ni dah kurang sangat undi UMNO, ya. Pada PRU 15 dah tengok UMNO baru tinggal 26 kerusi, ya. Itu pun UMNO tak berani nak mengaku bahawa mereka hendak
kerjasama dengan DAP sebab takut orang Melayu tolak. Lepas PRU, Zahid guna tipu helah untuk naikkan Anwar. Jadi orang Melayu lihat sebenarnya dah ada perancangan untuk kerjasama dengan Anwar dan DAP. Jadi Saki Baki itu mesti akan tinggalkan UMNO. Jadi kalau contoh yang saya beri tadi, daripada 70 pengundi Melayu, 50 undi Perikatan, 20 undi UMNO, kini jangan harap separuh daripada yang undi UMNO pun akan masih undi UMNO. Jadi kalau kita dalam keadaan sekarang, pilihan raya berlaku di kerusi kawasan kuat DAP yang contoh yang saya beri tadi itu, ada 200 pengundi, 100 pengundi Cina, 100 pengundi Melayu. Okey, apa mungkin akan jadi? Okey, so orang Cina ni mungkin tak keluar 90%, mungkin keluar 60%. Daripada 6 atau okeylah kita bagi can lah 70% pengundi Cina keluar. Sebab yang balance 20% tu dah rasa hampa. Mereka duduk rumah, mereka tak mau keluar mengundi sebab mereka tak nak undi Perikatan, mereka tak nak undi UMNO. Yang keluar daripada 70%, yang keluar undi tu 70%. Melayu pula sekarang sudah bersatu di belakang pembangkang. Jadi bila dah ada penyatuan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelum ni, ya, bukan 70% Melayu Islam akan keluar, kita jangka 90% contohnya akan keluar. Jadi ikut contoh ni, kalau 70% Cina keluar mengundi dan 90% Melayu keluar mengundi, maknanya daripada 100 Cina, 70 Cina keluar mengundi, dan daripada 100 orang Melayu, 90 orang Melayu di kawasan tersebut keluar mengundi. Okay, daripada 70 orang Cina yang keluar mengundi ni, katakan 60 mengundi DAP, sebab Cina ni dia setia dengan DAP. Okey, so yang 60 keluar undi DAP. Yang 10 lagi ni dia takkan undi option lain sebab dia tak ada option. MCA kan dah duduk bersama dengan kerajaan, jadi dia tak ada option. Jadi mungkin ada 10 undi rosak. So maknanya hanya ada 60 undi Cina untuk DAP. Tapi belah Melayu pula, daripada 100 orang Melayu, 90 orang Melayu keluar mengundi, UMNO mungkin dapat 10 atau kurang daripada 90 undi tu. So katakan 10 lah, kita bagi can lah, 10 undi UMNO, 80 undi Perikatan. Jadi 80 undi Perikatan, ya, 60 undi DAP. Siapa menang? Perikatan menang. Maknanya dengan mudah kawasan Cina yang dianggap kawasan Cina boleh bertukar menjadi kawasan Perikatan tanpa jika UMNO tidak berjaya beri sumbangan undi Melayu kepada DAP. So contoh ni adalah contoh mudah, tetapi ianya memberi gambaran apa yang saya nak sampaikan. Contoh ini adalah contoh yang terlalu idealistik, tetapi ia memberi gambaran asas apa yang saya nak sampaikan. Hakikatnya di Malaysia bila kita kata kerusi Cina, sebenarnya tak banyak, memang sukar nak cari lah lebih 50% orang Cina. Lazimnya bila kita kata kerusi Cina, lebih 40% orang Cina pun kita kata kerusi Cina. Jadi memang di situ Cina betul-betul bukannya majoriti, tapi kita kata kerusi Cina. Ya, maknanya kerusi Cina ni bukannya ada 50%, tak sampai pun 50%, mungkin 40%, 40% lebih. Kadang-kadang 30% menghampiri 40% pun dah kata kerusi Cina. Contoh yang saya beri adalah 100 orang Cina, 100 orang Melayu. Lazimnya jauh kurang orang Cina tu. Jadi makin sukar dalam keadaan ini untuk DAP menang, melainkan dapat undi UMNO. Jadi tak betul apa yang setengah pemimpin mewar-warkan, DAP tak perlu bantuan orang Melayu. Hakikatnya DAP ni atau PH ni dah tahu kalau maksimum orang Cina keluar pun mereka takkan dapat tawan negara di peringkat parlimen. Di peringkat negeri pula mereka tak mampu kembangkan sayap, melainkan ada tambahan penyokong dari UMNO. Jadi mereka fikir mungkin contohnya 20-30% Cina ni tak puas hati dengan kita, mereka tak keluar mengundi ke atau undi rosak, tak apa. Tapi kita boleh atasi dengan tambahan undi Melayu. Kalau kita boleh dapat hanya 40% atau 50% sokongan daripada orang-orang yang menyokong UMNO, kita boleh kembangkan sayap kita di peringkat negeri, dan esok bila PRU kita boleh
tawan negara tanpa perlu bergabung mengharap GPS ke apa kan. Jadi kita perlu bawa UMNO bersama kita, ya. Tapi apa yang berlaku tidak dijangka, iaitu segala percaturan UMNO dengan DAP telah menjurus kepada penyatuan Melayu Islam, gelombang penyatuan luar biasa menentang kerajaan. Ini tidak dijangka dan segala strategi mereka gagal. Anwar hari-hari melaungkan nak perang rasuah, barangkali nak cuba kaburi mata rakyat bahawa dia sebenarnya telah bercium dengan pihak yang dahulunya dikatakan oleh PH adalah perompak, perasuah, ya. Dia telah cium, dan pihak-pihak yang sepatutnya disiasat malah ada hitam putih untuk didakwa, tidak didakwa, sebaliknya diberi pangkat timbalan Perdana Menteri. Manakala di peringkat pembangkang pula, ya, pihak-pihak yang bukti hitam putih pun tak ada, hanya berdasarkan syak atau kecurigaan, didakwa di mahkamah. Jadi orang Melayu melihat ini adalah serangan terhadap orang Islam. Kemudian orang Melayu makin bersatu kerana dilihat ada gelombang Islamofobia yang sedang dimarakkan oleh pihak PH ini. Isu kalimah Allah, isu ini, isu itu. Jadi Melayu makin bersatu dan benda ni tidak dijangka. Dan DAP mungkin atau PH mungkin fikir, tak apa bila kita berkahwin dengan UMNO, UMNO akan hilang sokongan Melayu, tapi tak teruk sangat, mungkin separuh. Tapi dia tidak jangka sebenarnya pengunduran Melayu Islam dari UMNO ni hampir total. Dan dia tidak jangka bahawa sebenarnya UMNO sudah dikuasai oleh orang-orang bosku, dan kini di dalam UMNO sendiri hampir kesemuanya tidak ingin Zahid kekal sebagai presiden. Dan dia tidak jangka Zahid akan melakukan tindakan-tindakan memecat, menggantung tak tentu hala, ya, dan mereka tidak dapat kawal Zahid, dan kini itu sudah memburukkan lagi keadaan kerana ramai pemimpin ahli UMNO dijangka akan keluar UMNO, ya. So DAP sudah hadapi krisis, PH sudah hadapi krisis. Tanpa sokongan tambahan orang Melayu, mereka tidak mungkin dapat kembangkan sayap, dan mungkin hilang beberapa kerusi yang sedia ada. Dan mereka tahu UMNO akan hilang terlalu banyak kerusi. Maknanya di PRN ini ada kemungkinan yang amat nyata, ya, bahawa banyak negeri, 2 atau 3 atau kesemua negeri yang dipegang oleh PH mungkin jatuh ke tangan perikatan, ya. Satu tu memang kita boleh nampak akan jadilah Selangor. Negeri 9 kita kena lihatlah, ada kemungkinan besar, ya. Pulau Pinang 50-50. Tapi yang paling penting, retorika kononnya DAP tak perlu bantuan UMNO, tapi UMNO yang perlu bantuan sokongan PH tu separuh betul. Memang UMNO perlu bantuan orang-orang PH untuk menang kerusi yang ditandingi orang-orang Cina, tetapi DAP tak perlu. DAP pun amat perlukan bantuan UMNO, tapi nampaknya bantuan itu tidak akan kesampaian. Sebab itu UMNO terdesak. Sebab itulah Zahid berkempen, ahli-ahli UMNO kena undi calon DAP. Ahmad Maslan berkempen, ahli-ahli UMNO kena undi calon DAP. Sebab kalau ahli-ahli UMNO tak undi calon DAP dan esok keputusannya teruk, DAP hilang kerusi, UMNO memang akan hilang banyak. Kemudian DAP akan tanya kepada pemimpin dia, percaturan korang gagal. Bukan hanya kita tak dapat undi tambahan daripada UMNO untuk kembangkan sayap kita, kita hilang kerusi yang sedia ada kerana orang Cina sudah meluat. Ada segolongan tertentu orang Cina sudah meluat. So jangan termakan retorika palsu. Itu mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.